Baik, ini kita punya practical work 6. Jadi, practical work 6 kita ni adalah berkaitan dengan three phase kan. Three phase. Three phase ni pula, dia adalah kita akan cover dia dalam chapter 5 Chapter 5 ni adalah chapter terakhir dalam electrical circuit. Tapi sekarang kita di hujung chapter 2 nak masuk chapter 3 dah. Jadi nak tak nak saya terpaksa briefing tentang chapter 5 ni lah Untuk apa? Untuk kita menjalani amali 6. Amali 6. Okay, so kita kena kenal apa itu three phase. Three phase. Jadi untuk amali ni dia gunakan apa? Untuk amali 6 kita hanya menggunakan jenis star connection. Awak pernah dengar tak star dengan delta ni? Kelas? Pernah kan? Pernah. Yes. Masa ET1 dulu kita pernah belajar macam mana kita nak convert load ataupun beban daripada star menjadi delta, delta menjadi star. Ke awak tak belajar? Ada. Ada, tapi untuk semester ni kita tak adalah sampai kita nak convert star ke delta, delta ke star semua tu. Tak ada. Tapi kita hanya mencari elemen-elemen yang terdapat dalam star dengan delta connection lah. But since dalam amali kita ni, kita hanya cover, amali 6 ni kita hanya cover connection ini star delta ni nota je ni, teori yang atas ni adalah teori kan. So kita untuk amali kita hanya cover star connection. Okay, so kita nak start dah ni. Saya nak start briefing untuk awak punya three phase lah. Okay, jadi ini kita punya sambungan bintang ataupun star. Saya lukis balik. So kita ada star. Star macam mana? Star macam ni. Mula-mula pun dah bengkok macam mana. Alright. Kita ada star connection. Begini. Ini load Tahu load apa? Kawan-kawan? Beban. Okey, kita ada beban Beban kereta tu sebenarnya dia tak kira lah. Beban R sahaja ke, beban L ke, ada beban C ke, dia tak kira lah. Okey, so ini kita punya sambungan 3 fasa, sambungan bintang. Okey. Betul kan? Awak pernah belajar ni kan? Okey, saya buat macam tu Wire dia saya panjangkan wire. Okey, so dia ada 3 wire. Ni wire pertama, ini wire kedua, dan ini adalah wire ketiga. Kenapa ada 3? Sebab itulah kita panggil dia sebagai sebab itu kita panggil dia three phase. Sebab dia ada 3 wire dan ada 3 fasa. So load ni sebenarnya adalah duduk dalam fasa gelung fasa. Jadi load ini kita namakan sebagai dia duduk dalam gelung fasa. So apa-apa sahaja yang ada dalam gelung fasa, kita namakan dia sebagai elemen fasa. Okey. Alright. So, fasa yang pertama kita namakan sebagai fasa merah ataupun red. Fasa kedua yellow. Red, yellow and blue. Sekejap tengok nota sekejap. Ni kot. Ni red. Yellow dia yang mana? Oh, dia ambil sini yellow Yellow dekat sini, blue kat sana. Ya ke macam ni? Boleh lah. Red, yellow, blue. Okey. So yang ni dia kata sebagai yellow. Yang selagi adalah blue. So kenapa ada 3 color? Sebab dia adalah three phase, 3 fasa. Okey.
Lepas tu kita ada satu lagi wire yang kita namakan sebagai wire tengah-tengah ni. Wire neutral. Neutral warna apa? Dalam plug tu neutral warna apa? Neutral Baik. Jadi ni gelung merah ni saya namakan dia sebagai gelung fasa. Gelung fasa. Okey, lepas tu ini wire-wire ni. Ini saya unjuk-unjukkan ni, yang ni, yang ni, yang ni. Ni semua ni adalah kita namakan sebagai talian. So ada dua elemen lah. Kita ada dua elemen. Terdapat dua elemen penting dalam tiga fasa. Okey, elemen pertama kita namakan dia sebagai elemen fasa. Elemen kedua kita namakan dia sebagai elemen talian. Boleh? Boleh ingat dua elemen tu? Boleh. Okey, baik. So sekarang kita nak kenal elemen fasa dan kita nak kenal elemen talian. Saya kata anything yang ada dalam gelung fasa dia adalah milik fasa lah. So dalam fasa ni kita boleh ada apa? Boleh ada voltan dan kita juga boleh ada arus. Okey, so kedua-dua ni voltan dan arus kita namakan dia sebagai voltan fasa dan arus fasa. Okey, so arus fasa dan voltan fasa mesti berada dalam gelung fasa. So gelung fasa kat mana? Ni. Gelung fasa ni warna merah ni. Jadi untuk kita mengukur voltan fasa, kita kena letak 1 meter lah. 1 biji meter. Ammeter 1 biji ammeter. So kita padam sikit. Okey, so kita letak 1 biji ammeter. Nama dia adalah ammeter untuk mengukur arus fasa. Ini kita guna untuk ukur arus fasa. I fasa. Boleh So, agak-agak awak ada berapa arus fasa dalam gelung fasa kita ni? Siapa tahu? Ada berapa? Ada berapa? 3, yes. Kenapa 3? 3 ke? Saya tengok macam ada 4. 1, kan? Ini 1, 2. Dia 4 termasuk neutral lah sebenarnya kan. Tapi untuk fasa ni memang ada 3 lah. So arus fasa sebenarnya ada 3, iaitu kita boleh tandakan sebagai IR kecil, IY kecil dan IB. Maksudnya apa? RYB. Ada red, yellow dan blue lah. So sebenarnya kalau saya nak letak ammeter kat sini, boleh ke tak? Boleh lah, maksudnya boleh. Saya letak mana-mana pun antara RYB dengan neutral pun saya boleh letak So anything yang ada dalam gelung fasa semuanya adalah arus fasa. So dalam kes kita untuk diploma awak ni, kita hanya cover apa nama dia? Beban seimbang Kita hanya cover beban seimbang. Apa maksud beban seimbang? Maksud dia adalah ketiga-tiga load kita ni nilai dia adalah sama. Yang ni sama,
Contoh ini adalah 2 ohm, yang ni pun 2 ohm, yang ni pun 3 ohm. So, kesan dia, apa kesan beban seimbang terhadap arus fasa kita? Kesan dia adalah ketiga-tiga arus fasa ni adalah nilai dia sama. Faham tak? So, maksudnya kalau saya letak ammeter saya dekat sini, kan? Saya letak ammeter kat sini, itu nama dia apa? Kalau saya letak ammeter saya kat sini, nama dia adalah IR lah. Kalau saya letak ammeter saya dekat yellow ni, nama dia adalah IY. Saya letak sekarang, saya letak arus saya pada IB. So kalau saya letak ketiga-tiga ni, saya letak secara series dalam wire ni, dalam gelung fasa ni, ketiga-tiga nilai arus ni akan nilai dia sama. Boleh faham? Kenapa sama? Kenapa sama? Sebab beban yang kita gunakan adalah beban yang seimbang. Jadi untuk menjimatkan bilangan meter kan, lagipun kita punya ammeter dekat lab bukan banyak sangat kan. Jadi saya hanya letak satu biji meter lah. Satu biji meter untuk mewakili apa? Arus fasa. Boleh faham tak semua? Boleh bang, boleh bang. Okey, alhamdulillah faham. Lepas tu yang ni saya tak letak lah sebab saya letak sebutir je saya letak sebutir je ammeter kita. So ammeter itu adalah mewakili arus fasa. Settle. Okey. Settle arus fasa Boleh faham Lepas tu kita nak try tengok arus juga tapi dekat talian. Arus talian. So arus saya tak buat lagi botan ni, nanti saya tunjuk. Arus talian. Okey. So arus talian kita tengok ada berapa wire? Ada 1, 2, 3, 4. Betul tak? Betul kan? Empat Jadi, bang. okey, saya pun tanda saya pun tanda. Ini adalah arus talian yang pertama. Nama dia adalah IR. Ini arus talian saya yang kedua. Nama dia adalah IY, yellow. Boleh nampak tak warna kuning tu? Satu lagi yang ni adalah IB. So, arus talian pun kita pun ada 3. Kita labelkan sebagai IR, IY dan IB. So, apa beza ni arus talian dengan arus fasa? Cuba awak teka, apa beza dia? Tak ada load. Yes, salah satunya dia memang tak ada load. Sebab apa? Sebab dia duduk dekat atas talian. Lagi satu, dia duduk belah dua ni. Nampak? Dia duduk belah dua. So, arus talian duduk di belah luar. Arus fasa dia duduk dalam gelung fasa. Betul tak? Kenapa kita panggil dia gelung fasa? Sebab dalam gelung ni dia ada beban beban seimbang ni. So, kita panggil dia gelung fasa. Jadi pun sama, arus talian ni ada 3, ada selagi ni. Betul tak? Ini nama dia arus neutral. Ini akan saya terang dalam kelas teori lah secara detail untuk arus neutral ni. So, kita ada 3 juga arus talian, IR, IY, IB. So, saya letak satu biji meter lah. Saya letak satu biji meter kat sini. Okey, so meter saya ni dia adalah mewakili, cuba teka. Mewakili apa? Dia adalah mewakili arus talian. Kalau saya letak arus talian saya ataupun meter, satu lagi biji meter kat sini. Saya letak satu lagi biji meter kat sini. Awak rasa salah ke betul? DTK2A?
Awak rasa salah ke betul ke saya letak dekat Y ke, dekat B ke, meter, ammeter saya tu? Tak tahu Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Okey. So, jawapan dia adalah tak salah pun saya letak ammeter di setiap fasa lah ataupun di setiap talian di setiap talian ni, wire ni. Sebab apa? Sebab kita pakai beban seimbang. Jadi, secara logiknya kalau kita pakai beban seimbang, arus talian untuk setiap talian adalah sama. Ni IR value dia adalah sama. Katakanlah katakan IR awak nanti 2M, katakanlah contoh 2M. So insya-Allah nanti IY ni akan jadi 2 ampere juga. IB ni adalah 2 ampere. Tapi yang penting awak tahu ketiga-tiga ni IR, IY dengan IB adalah nama dia adalah apa? Adalah arus talian. Boleh faham? Jadi saya melabelkan arus talian ni sebagai huruf besar lah, IR, IY, IB. Saya labelkan arus fasa sebagai huruf kecil. Kenapa? Saya letak kat sini ini adalah IR. Ini apa ni? IB kan? Ini adalah IB. Saya letak sinilah as long as dia dalam gelung kan. Selagi ini kan IY. Nampak tak? So saya buat arus fasa ni saya labelkan sebagai huruf kecil. Arus talian saya labelkan sebagai huruf besar. So saya nak bezakan dia, saya buat macam tu lah. So dah faham dah arus talian dengan arus fasa? Boleh faham? Boleh bang, boleh bang. Okey, alhamdulillah. So seterusnya kita nak cover adalah voltan fasa dan voltan selagi ada satu lagi. Selagi apa? Cuba teka. Voltan apa? Voltan talian. So voltan fasa dengan voltan talian. Jadi saya kata tadi apa-apa yang duduk dalam gelung fasa dia adalah menjadi milik fasa lah. Dia jadi milik elemen fasa. Jadi sekarang ni voltan fasa kita dah boleh bajet lah dia duduk kat mana. Awak rasa dia duduk kat mana? Nak tanya lah. Boring lah cakap seseorang. Gelung. Gelung Fitri dah jawab dah. Nur Nadirah ada? Nur Nadirah 1, Nur Nadirah 2. Tak ada Syarifah Hanis? Ada? Phone saya ni lag je. Oh, Nur Nadirah dia share Aina ke? Dengan Aina ke? Satu bilik pun. Oh, bilik. Kecil. Okey, so boleh faham Nadirah? Zuhairi. Ada Zuhairi? Halo Zuhairi. Halo Zuhairi. Ya, Wan. Zuhairi rasa kalau voltan fasa ni awak rasa dekat mana? Voltan fasa ni ada kat mana? Teka. Boleh tak Zuhairi? Dekat arus tu, Wan. Mana pula voltan dekat arus awak ni? Voltan fasa. Voltan dekat arus. Arus mana? Dekat gelung fasa, Wan. Dalam gelung fasa. Yes, pandai. Zuhairi tadi tu? Ya, Wan. Okey, bagus. So, bila kita cakap pasal voltan fasa, memang tak lari, dia memang duduk dalam gelung fasa. So, caranya adalah macam mana? Caranya adalah kita meletakkan satu biji voltmeter saya buat macam ni lah. Ini wayar ni. Nanti kita buat dalam hari Jumaat nanti kita letak betul-betul. Dia punya wayar.
1, 2, 3 ni menyemak tak? Okey. Alright. Jadi kita letak satu biji voltmeter lah kat sini. Jadi bila kita letak voltmeter yang mengukur orientasi beban, so ini kita namakan dia sebagai voltan fasa. So macam biasa kita tengok kita ada 3 beban kat dalam gulung fasa ni. Jadi maksudnya ada 3 lah. Betul tak? Ada 3 lah voltan fasa kita. Ini selagi. Kan? Ni satu lagi voltmeter. Satu lagi kat mana? Satu lagi dekat sini. Kenapa ada 3? Soalan saya, kenapa ada 3? Sebab apa? Sebab kita ada sebab kita ada 3 fasa, kan? Ini pun voltan fasa, ini pun voltan fasa. Cumanya kita boleh namakan lah, macam awak ada nama kan. Apa? Nama awak Sazrul lah, Syarifah lah kan. So, voltan fasa yang pertama ni kita panggil dia sebagai apa? Dia ambil daripada R kepada neutral lah. So, voltan fasa yang pertama kita namakan sebagai VRN, ataupun fasa ni saya suka buat huruf kecil. Jadi saya buat VRN huruf kecil lah. Okey, beres. So saya buat voltan fasa pertama saya, nama dia VRN. Ini VRN ni. Ini VRN Betul tak? R dengan neutral. VRN. Voltan fasa kedua saya apa? Cerita. Apa nama voltan fasa kedua saya? VYN. Ini voltan fasa kedua ni. VYN. Satu lagi. Ini kan? VBN. Pandai, VBN. Maksudnya daripada fasa B, wire kat luar ni, masuk ke neutral kan? VBN. So dia adalah merentasi beban lah. So VBN. Selagi adalah VBN. Settle dah voltan fasa. So salah tak saya letak 3 biji meter ni? Macam biasa memang tak salah. Cuma yang salahnya kalau kita letak banyak sangat meter, kita ada, tak silap saya, satu round tu ada 5 group. Sometimes tak cukup meter. So kita letak sebutir je meter. Mewakili ketiga-tiga fasa. Ketiga-tiga voltan fasa. Sebab apa? Ketiga-tiga voltan fasa ni nanti bila kita ukur, nilai dia adalah sama. Kenapa sama? Cuba teka. Saya suka berteka-teki ni. Cuba teka kenapa. Siapa boleh jawab? Come on lah, pagi lagi ni. Ngantuk dah. Ya, sebab beban dia adalah seimbang. Jadi sama juga voltan fasa untuk ketiga-tiga ni akan seimbang. So saya hanya wakili satu saja biji meter volt untuk mengukur voltan fasa. Boleh tak guys? Kenal dah? Boleh. Okey, alhamdulillah. So yang terakhir, terakhir dah sekejap je. Yang terakhir, kita namakan sebagai voltan talian. So, voltan talian tu voltan apa? Voltan talian adalah voltan yang duduk atas talian ataupun wire lah. Talian ni kita namakan juga sebagai wire. So, wire W-Y-R-E, wire. So, kita punya sistem ni nama dia 3 phase 4 wire. 3 fasa tu beban. Wire yang ada 4 wire. Yang terkeluar satu ni nama dia wire neutral. So bagaimana kita nak label? Macam mana kita nak label? Jadi kita kena tahu definisi voltan talian adalah voltan yang diukur daripada talian ke talian. So voltan dari talian ke talian. Talian ke talian Talian ke talian hayat. Jadi macam mana kita nak label? Macam ni. So,
kita ada 3 fasa. So kita ada 3 voltan talian ke talian. Iaitu yang pertama adalah kita ukur daripada talian R ke Y. Kat situ kita letak sebiji meter. Okey. So nama meter ini adalah apa? Talian pertama iaitu nama dia VRY. VRY. Yang pertama nama dia VRY. Yang kedua nama dia adalah VYB yang diukur daripada talian Y ke talian B. Alright. So kita ambil satu biji voltmeter, kita letak merentasi antara kedua Y lah, kedua-dua lah Y dengan B. Okey, ini voltmeter. Ini pun voltmeter, tapi nama voltmeter ni adalah VYB. Okey, so kita pun letak VYB. Okey, satu lagi ceteka. Ceteka kat mana? VBR. Very good, VBR. Tapi dah penuh dah rajah saya ni. Panjang sikit VBR ataupun VRB kan. Ke situ. Letak sebutir lagi. Ambil 1 meter, letak tengah-tengah. Alright. So, ini pun adalah voltmeter. Nama dia adalah VBR. So, ini adalah VBR. Settle dah ketiga-tiga talian kita. Boleh faham? Jadi, cuba awak tengok. Kalau untuk talian ke talian ni, saya labelkan dengan huruf besar kan. Talian, elemen talian, I always use caps lock Saya gunakan huruf besar kan. Tapi kalau elemen fasa, saya pakai huruf kecil. Perasan tak korang? Ke tak perasan? Jadi sebenarnya, dalam amalan sebenar, awak hanya menggunakan salah satu je daripada 3 ni. Maksud saya, awak boleh letak voltmeter dekat RY ke, awak boleh letak voltmeter dekat VYB ke, ataupun awak boleh letak meter dekat VBR. Kerana apa? Sekali lagi. Kerana ketiga-tiga voltan talian ni akan memberi awak nilai yang sama. Kerana apa? Kerana kita pakai beban seimbang. Jadi, kalau awak letak satu pun is okay sebab ketiga-tiganya sama. So, maksudnya awak letak satu je. Mewakili voltan, satu voltan talian. Cukup satu voltmeter lah. Kat sini cukup 1 ammeter. Kat sini cukup 1 ammeter. Kat sini cukup 1 voltmeter. Jadi, kita menggunakan berapa biji voltmeter? Cik teka. Saya cakap seorang dah. Kita hanya menggunakan 2 biji voltmeter dan kita hanya menggunakan 2 biji ammeter instead of 3 6 instead of 3 6 9 12 instead of 12 biji meter. Nampak tak? Nasib baik kita cover beban seimbang. Kalau beban tak seimbang, naya kita kena letak 12 biji meter untuk satu eksperimen. Jadi saya nak tanya awak, setakat yang saya ni bleber ni boleh faham tak? Haris ada Haris. Saya minat betul panggil dia ni. Biasa dia respon. Hari ni tak tahu ni kenapa. Haris tetap memutekan dia punya speaker. Akmal Akir ada? Akmal Akir. Oh, okey. Okey. Boleh faham? Ni. Faham. Okey, bagus. Amirullah. Awak balik kampung semua rasa mengantuk duduk kat rumah tak mengantuk. Okeylah. Jadi so ini sekarang ni kita sesi mengenal mengenal elemen-elemen lah dalam dalam three phase kita, sambungan bintang ataupun sambungan star. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada.
Tak ada? Tak ada Jadi kita dah kenal So, cuba kita tengok kita punya amali kita ni. Ada 1 meter ataupun milliamp 1 milliamp duduk kat sini. Awak rasa ni arus apa ni? Cuba teka. Siapa tahu? Ni. Yang saya tunjuk ni. Semua orang nampak kan? Halo? Awak nak saya sebut nama? Tak apa, saya boleh sebut. Delian. Syarul Imran. Syarul Imran. Saya nak Syarul Imran. Okey, Syarul Imran. Ni, meter IL ni sebenarnya dia untuk ukur arus apa? Sudah. Tahu tak? Dia beritahu dah kat sini. IL ni. Tahu? Tak tahu? Tak tahu? Yelah. Sedihnya. Cakap seorang saya. Rasul tak nak respon lagi. Okey. Ada buat. So, ni, meter arus ni kat sini, sebenarnya dia nak ukur apa? Arus apa, Rasul? Current Current apa? untuk PSR. Kita belajar tadi ada 2 jenis current kan? Satu current arus fasa, satu lagi arus talian. So ini dia betul. Yang ini dia guna untuk ukur arus talian. Yang dalam ni? Ni? Arus fasa. Ya, arus fasa. Yang ni? Yang ni R ke B ni arus voltan apa? Voltan talian. Pandai. Ini R ke N ni? Voltan fasa. Pandai. Awak mengantuk ke apa? Tak. Saya tengah semangat ni. Awak macam mengantuk je. Baru pangin. Pagi lagi ni. So kalau kita tengok, beban yang kita pakai adalah mentol 40 watt. Ni mentol ni 40 watt. Ni 40 watt. Ini 40 watt. So sama, maksudnya beban seimbang lah. Okey, Alhamdulillah. Awak dah kenal mana satu arus talian, mana satu arus fasa, mana satu voltan talian dan mana satu voltan fasa. Jadi, lab preparation dia suruh awak calculate the theoretical value of voltage dan current. Jadi, macam mana? How to calculate? So, sekarang kita nak masuk calculation lah. Dah, ready dah? Are you ready, guys? Are you ready, guys? Ready Pak, ready. Alright. Jadi macam ni. Kita tengok kita punya ni. Ini nota kita yang saya ada bagi kan? Ada tak chapter 5? Ada ni. Saya bagi dah. Jadi kita menggunakan slide nombor. Ni. Kita menggunakan slide nombor 30. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita tengok star connection untuk arus IL ni maksudnya I line tau. Nama lain bagi I talian. Sekejap Inilah. Ini nama lain dia adalah line. Ataupun talian lah line. IL Jadi okey, kita tengok dia kata current adalah untuk talian adalah sama dengan arus fasa. Kenapa? Cuba tengok. Yang ni warna merah ni kan? Ni warna merah ni arus jalan. Tap dia jalan. Jalan lagi arus jalan. Tiba-tiba tap dia jumpa IR kecil. Ini pun sama. IY ni jalan. Tap dia jumpa IY kecil. B pun sama, jalan. Ini arus talian, dia jalan. Tiba-tiba dia jumpa IB kecil. Maksudnya apa? Maksudnya untuk arus talian ni, dia jalan sampai ke neutral ni, sebenarnya arus talian ni sama dengan arus fasa. Cuba kat tengok. So untuk star connection, arus talian adalah sama dengan arus fasa. Setuju? Setuju tak? RYB. Setuju? Jalan. Setuju je lah. Setuju je lah.
Okey, tetapi berbeza pula dengan voltan talian. Voltan talian. Berbeza macam mana? Kita tengok nota. Alright. Untuk voltan, VL ni voltan sebenarnya kena derivation ni, tapi saya tak ajar derivation ni panjang Dia bagi siap-siap formula voltan talian adalah punca kuasa 3 darab dengan voltan fasa. Jadi, cuba kita tengok amali kita. Baik. Amali kita dia ada hanya bagi 40 watt. 40 watt ni apa? Beban No. P. Watt adalah P lah. P besar kan? Betul tak korang? Lepas tu dia bagi awak 200. Dia bagi awak voltan talian 200. Jadi, mari kita senaraikan. Biasanya ni saya select, lepas tu saya tampal dalam awak punya group. Tapi saya tak boleh link ke WhatsApp web. Saya tak tahu kenapa. Sekejap, saya try sekali. Phone saya problem hari ni. Aduh. Phone problem. Tak boleh saya tak boleh masuk WhatsApp web hari ni. Lepas tu saya nak save kat mana ni nota ni. Saya terpaksa save lah. Save as sebagai nota jap. Nota DTK2A lah. Nota amali. New folder nota amali. Amali berapa? Amali berapa ni? Amali 6. Okey, nota amali 6. Nama dia apa? Star Wars Star. Alright. Dah save. Jadi dah save, saya pun boleh buat new lah. Alright, settle. Lepas tu dia kata apa tadi? Dia kata kalau kita rujuk nota VL sama dengan set 3 darab V phase. Jadi kita pun tulis VL sama dengan punca kuasa 3 darab dengan V phase. Jadi kita telah diberi maklumat kita ada VL ataupun V talian sama dengan berapa? 200 volt. Lepas tu kita ada mentol. Mentol kita adalah P lah. Ataupun load. Load tu apa? Beban Beban kita adalah P sama dengan 40 watt. Jadi macam mana kita nak kira? Siapa tahu? Jadi menggunakan formula P sama dengan punca kuasa 3. Betul ke ni Betul. Punca kuasa 3 darab IL darab VL darab cos theta. So mana saya dapat ni formula ni? Mana saya dapat? Formula ni datang daripada chapter 2. Chapter 2. Yang mana sebenarnya kita tak cover lagi tapi awak dah melepasi. Tak apa, it's okay. Tak apa, belajar memang macam tu memang mencabar. Jadi kita dah ada nilai P, kita dah ada nilai V. Ni V. Saya cakap seorang ke ni? You all? Ada tak? Ada. Alhamdulillah, sihat. Okey, baik. Ada puan. Jadi, untuk amali kita anggap cos theta ni adalah 1. Ini nama dia faktor kuasa unity. Tak apa. Jadi, awak jangan ambil kisah. Yang awak ambil kisah hanyalah
cos theta ni kita dapat 1. So bila cos theta dapat 1, formula kita akan jadi punca kuasa 3 darab IL darab VL darab 1. So anything yang dapat darab dengan 1 dapat balik kan? You all, betul tak? You all. Jadi yang kita dah tahu adalah P dengan VL. So boleh tak kita cari IL? Boleh. So macam mana kita cari IL? IL adalah apa? P bahagi dengan punca kuasa 3 darab dengan VL. So masuk saja P yang kita ada. P kita 40 watt. Lepas tu punca kuasa 3 darab dengan VL kita adalah 200. Saya bagi awak skema jawapan. 200 darab 1 lah. Nak tulis tak darab 1? Tak payahlah kot, kan? Okey. Jadi, berapa 40 bagi set 3 darab 200. Siapa dah kira? Tak ada orang kira? Halo? Halo? Kata 15.47. Okey, terima kasih. 115.47 Mili. yes, milliamp. Jadi 115.47 milliamp ni adalah arus talian. Sebagaimana yang kita tahu, arus talian ada berapa tadi yang saya lukis tadi? Buka balik. 3, 4. Ada 3 kan? Ada 3. Ni arus talian ada 3, IR, IY, IB. Jadi arus talian ni 115.47 ni dia mewakili satu arus talian lah. Dia maksud apa? Maksudnya adalah dia adalah samalah IR ke I ke kan? So untuk ketiga-tiga arus ni nilai dia adalah sama 115.47. So dapat dah kita punya nilai IL. Jadi untuk 3 fasa untuk sambungan star 3 phase, untuk 3 phase star connection IL ni I line adalah sama dengan I phase. Kenapa IL sama dengan I phase? Sebab ni dah tadi jalan dia tadi kan. IL tak masuk dengan dalam gelung fasa jumpa I phase. Kalau tak percaya juga ni IL adalah sama dengan I phase. Jadi tak secara langsung so kita dah dapat nilai I phase kita lah. So berapa nilai I phase kita? Nilai I phase kita adalah 115.47 milliamp, sama dengan nilai IL. Jadi kita dah ada apa tadi? Kita dah ada VL, kita dah ada IL, kita dah ada I phase. So sekarang kita nak mencari satu lagi, nama dia adalah kita dah ada apa tadi? VL kita dah ada, IL kita dah ada, I phase kita dah ada. So apa yang kita tak ada? Siapa tahu apa yang kita tak ada? Macam mana nak tahu kita ada ke tak ada Macam mana nak tahu? Kita tengok kita punya ni, kita punya result table calculated value. So IL kita dah ada, I phase kita ada, VL kita dah ada. Siapa kita tak ada? I phase.
Ya, V-Face. Senang sahaja. Jadi, untuk mencari nilai V-Face, kita rujuk kepada ni. Ni kita rujuk kepada formula VL sama dengan punca kuasa 3 darab dengan V-Face. Jadi, kita pun menggunakan formula B-line sama dengan punca kuasa 3 darab dengan V-Face. V-line kita dah tahu. So, kita nak cari V-Face. So, V-Face sama dengan apa? V-line bagi punca kuasa 3. So, 200 bagi... Betul ke 200? 200. 200 ni dapat kat mana? Macam teka. Banyak berteka-teki saya ni. Dapat di mana 200? Saya je cakap ni. Aduh, saya puasa juga korang. Dapat daripada lab sheet. Dia kata 200 VAC masukkan. Kalau lab sheet kata VL saya nak ubah kepada 210. So voltan talian dia berubah menjadi 210 lah. So since dia 200, kita masuk kat sini 200 bagi punca kuasa 3. Alright. Jadi 200 bagi set 3 dapat berapa? Dapat apa? Tak ada orang kalkulate. Sama 115 perpuluhan kan 47. Cuma tadi yang ni 115.47 ni milliamp. Yang ini adalah volt lah. Okey, alhamdulillah dah settle dah. Dah settle, tiba-tiba dah settle. Dah settle dah. Boleh faham? Jadi secara tidak langsung awak punya ni calculated value ni dah dapat nilai dah. Setuju? Setuju? Oh, ya, setuju. I-line awak berapa? Puan. Ya. Oh, Puan. Ya, Maknanya saya. yang measure value tu maknanya kita untuk lab lah tu. Betul-betul. Untuk lab face to face. Measured value tu nanti kita akan letak ammeter, voltmeter dalam keadaan sebenar lah. Dengan high voltage bahaya Cuba jadi berhati-hatilah hari raya Jumaat nanti kita kena precaution lah untuk buat amali. Kita nak compare dengan ni. Kita nak compare dengan bacaan amali. Calculator kita. Boleh? Faham? Hello? Mio? Faham, Puan. Alright. Jadi line current kita 115.47. So phase current kita sama kan? Jawab lah korang. Aduh. Lepas tu line voltage berapa? Berapa? 200 volt. Ni berapa? Phase voltage berapa? 115.47. So masuk dalam table lah 115.47 volt. Jadi saya mengisi nilai-nilai ni satu value je ni. How about the ni IR? How about IB, IY? Siapa tahu? Tak tahu ke? Alamak. Sejam lebih dah saya bercakap ni tahu. Saya puasa juga. Ha? DTK2B? DTK2A? Berapa nilai IB ni? IB 115.47 Puan. Sama lah. Kenapa sama? Sebab load dia sama. Ya, sebab load dia sama. Apalah korang. Susah ke nak jawab? Sedih lah. Masukkan nilai yang sama. Sama. Kenapa saya kena bagi skema jawapan ni ya? Kan betul saya suruh buat sendiri je ni.
Aduh. Okey. Settle. Lepas tu yang ni? Yang ni sama tak? Ha? Guys, sama tak? Sama juga Pai. Sama. Okey, bagus. Sama je Puan. Alhamdulillah. Sama. Dia sama je Kerana apa? Kita menggunakan beban seimbang. Balance load. Ini pun sama. Copy je. Copy. Paste. Alright. Ctrl V. Lepas tu, Ctrl V. Settle dah. InsyaAllah. Okey dah. Siap. Lepas tu, discussion. What happen if the land? Ini kita boleh jawab lepas buat amali. Kita tak buat amali, kita tak boleh jawab. In everyday life, where do you think the star connection is utilized? Yang ni awak tolong Google tu. Boleh? Yours. Halo. Boleh, Pai. In Boleh, everyday life, Pai. where do you think the star connection is utilized? Di manakah sambungan star digunakan? Please explain briefly. Cuba jelaskan secara ringkas. Jadi awak buat jawapan kat sini nanti. Tapi yang nombor 1 ni kita lepas amali baru kita boleh jawab. Yang nombor 2 ni awak boleh Google. Lepas tu using the same load and 3-phase supply, calculate the total power and all the voltage. Delta lah pula. Delta saya tak ajar lagi. Tapi delta kita pakai formula ni. Kalau untuk star, arus dia sama. Kalau delta, dia punya voltage sama. Voltan talian dengan voltan fasa sama. Tapi arus dia berbeza. Dia ubah formula je. Jadi saya rasa awak boleh je pakai ni. Boleh pakai ni, cara calculate ni. Jadi yang ini boleh buat selepas amal. Kan? Ini boleh buat selepas amali lah. Ini contoh ni tak payah buat lagi. Nanti kita discuss. Okey, jadi calculation nombor 8 ni. Nombor 8 ke? Calculation. Okey. Calculation nombor 8 ni awak salin balik ni. Awak salin balik yang kita bincang ni tadi. Muat tak ni? Tak. Masuk dalam ni nombor 8. Muat tak you all? Muat je Puan. Muat je alamak ai. Tapi setangan untuk nombor 4 ni saya rasa tak boleh buat lagi ni. Nanti kita discuss sama-sama, okey? Alright. Jadi conclusion habis dah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tinggal nak bagi markah je dah ni. Subhanallah. Okey, jom. Secara keseluruhannya awak rasa awak boleh faham tak? Yang saya tu tek tadi, cakap tadi. Halo? Boleh. Jadi pada hari Jumaat ini kita akan berjumpa untuk menyambung 3 fasa 3-phase sambungan star connection. 3-phase and star connection. So kita kena ingat ada elemen talian dan kita ada elemen fasa. So kita letak untuk arus, kita letak satu dekat talian, satu dekat fasa. Untuk voltan pun sama, voltan talian ke talian kita letak satu biji voltmeter. Untuk ukur fasa pun kita kena letak satu biji voltmeter. Dan kita akan pakai mentol dan kita akan pakai power supply arus ulang alik this time being kita dah tak pakai dah arus terus. Kita pakai arus ulang alik, masukkan 240 240. Besar tak 240? Halo? Hello. 240. 240 volt besar, betul tak? Betul. Jadi saya nak kita mengambil langkah sangat-sangat berhati-hati. Contohnya dengan memakai kasut yang sesuai. Lepas tu kena pakai lab coat lah kan. Baju bengkel. Lepas tu jangan memakai cincin-cincin besi, emas ke kan. Sebab kita main dengan voltan yang tinggi. Betul tak saya cakap ni? Ini adalah amalan keselamatan lah ni.
Okey. Puan kelas kat mana nanti Puan? Kelas dekat C 101. C101 Jadi kita sudahi amali kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Okey, jumpa Jumaat nanti.